الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Okay. Jadi tajuk-tajuk tu cikgu akan go through dengan cepat lepas tu kita akan buat beberapa kuis dan kemudian ada latihan lah, sama ada latihan esei ataupun latihan struktur cikgu akan bagi selepas ini. Okay, so kita nak masuk bab 7 respirasi sel. Okay, kalau kita tengok respirasi sel ni antara tajuk yang popular juga, sangat-sangat popular dah lah dalam SPM. Okay. Dalam tajuk ni kita akan tengok 3 perkara sahaja. Okay, tajuk ni kita akan tengok 3 perkara sahaja, iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Yang kedua, kita nak tengok tentang respirasi aerob. Okay, respirasi aerob. Yang ketiga tentang fermentasi. Okay, sekarang cikgu nak awak masuk link class point, boleh masuk link class point. Awak tekan kod dia 68783. Okay. 68783. Cikgu tengok dah masuk Amalin, Yoshini, Syamimi, Maisara, Aliabat, Atilah, Azuha dah masuk. Okay, baru 7 orang. Najma, tak apa, yang tak boleh nak masuk tu you just tengok lah. Kadang-kadang dia line Okay. Actually cikgu sebenarnya lama dah nak guna class point, tapi sebab kita kan buat ulang kaji, jadi cikgu tengok tak bersesuaian masa tu kita nak bincang soalan, masa tu tak bersesuaian, so cikgu hold lah, tak guna. Okay, jadi sambil-sambil masuk tu, cikgu akan tekan yang ni lah. Cikgu akan tekan how do you feel today? Sekarang kan hujan dengan exam, baru lepas PBD 2. Cikgu nak awak apa perasaan awak hari ni? Tulis je satu perkataan untuk setiap orang. Apa perasaan awak? Mungkin hari ni ada rasa orang kata apa, takut sebab nak pergi cocok, ataupun rasa macam gedebar cikgu sebab nak dekat trial dah bulan 11, ataupun rasa macam stres, pagi-pagi lagi kena marah, kena ngepek, ataupun serah sakit kepala, rasa tak happy, tulis je apa-apa, tak ada masalah. Dia bukan berkait dengan bio sebab cikgu nak tengok. Lepas tu ataupun rasa rasa mengantuk sebab hari ni hujan guys, semalam tidur tak cukup. Dah ada yang tulis rasa mengantuk, tak ada masalah, tulis je sebab kita ni manusia biasa. Kita orang kata apa, kita adalah ketika-ketikanya kita bukan sentiasa positif kenyang, baru makan nasi ni, makan nasi kan nasi daging. Rasa bersemangat, bagus. Mungkin kemarin down, hari ni bersemangat. Sejuk, sejuk pakai blazer, pakai baju lebih sikit. Rasa lapar lah sianya. Cikgu tak marah dah sebab tu cikgu bagi awak tutup kamera. Awak nak makan nasi ke, nak makan kuih ke, boleh. Nak minum air Milo depan ni pun boleh. Ada je pelajar cikgu, dia masuk kelas cikgu, dia makan Maggi di depan cikgu. Tak ada masalah, tapi tutup kamera sebab takut nanti cikgu tengok awak makan, cikgu lapar. Okay, ada rasa gembira, takut, semangat, excited buat apa tu. Sebab kari abah nak bawa pergi Aeon. Kena debar nak vaksin, debar nak SPM, jauh lagi SPM. Kalau cikgu debar nak trial. Okay, stres Apa lagi ni?
Sleepy, yes. Cikgu pun sleepy. Pagi tadi cikgu biasa cikgu bangun, cikgu straight lah bangun. Tapi tadi cikgu rasa macam ngantuk, cikgu tidur balik. Biasalah kita manusia biasa kan. Tu gap dia temvah. Gap dia temvah tu. Okay, sakit kepala. Maybe kadang-kadang sesetengah orang cuaca macam ni dia tak suka Dia tak suka cuaca panas, lepas tu hujan, panas hujan dia jadi sakit kepala. Okay, so kalau kita tengok ni beberapa orang saja yang reply. Okay, cikgu tutup dulu. Okay. Jadi macam-macam lah awak punya respons tadi cikgu dah baca tadi. Okay, nampak tak respon cikgu? Cikgu nak tanya dulu. Nampak tak respon pelajar-pelajar tadi? Nampak. Nampak deh. Okay, so ingatlah apa-apa kita ni hanya manusia biasa. Kita hanya manusia biasa, tak ada masalah semua benda-benda tu. Ada lagi-lagi kita ni perempuan, kita ni banyak emosi. Pagi tadi okey, duduk sekejap kita dah tak okey. Okey. Now cikgu nak sambung. Okey, untuk tajuk ni yang pertama, okey. Sebab cikgu nak revision, cikgu nak awak pun dalam semangat yang revision jugalah. Dalam semangat untuk revision juga. Tak nak main-main sebab yang ni kita dah, orang kata apa, cikgu dah ambil peluang dah ni untuk ulang kaji balik dengan awak. Okey, jadi dalam tajuk ni untuk penghasilan tenaga melalui respirasi sel, awak kena tahu dua perkataan ni. Sangat penting untuk awak tahu, iaitu anabolisma dan katabolisma. Anabolisma dan katabolisma. Okey, cikgu ada cara untuk ingat. Kalau katabolisma, katok. Orang Kelantan panggil katok. Katok ni katok. So bila kita katok, kita nak pukul sesuatu benda tu, kita nak katok, kita nak pukul, tidak kita memerlukan tenaga. Kita katok. So dia membebaskan tenaga. Amira faham tak katok? Pernah dengar katok? Amira ke orang KL? Amira ada kat sini? Mira, bolehkah? Okay, jadi proses katabolisma ni ialah katok, pukul. Jadi maksud cikgu cara nak ingat bukan maksud dia pukul. Maknanya cikgu nak suruh mudah ingat. Jadi proses katabolisma ni ialah proses memecahkan. Hidrolisis. Jadi bila dia memecahkan hidrolisis, maka katabolisma adalah proses membebaskan tenaga. Boleh ingat macam tu Katabolisma ni ialah pecah. Jadi bila kita pecahkan, maka dia adalah proses membebaskan tenaga. Manakala proses anabolisma, cikgu suka guna perkataan ana buat. Anabolisma ni ana buat. Apa dia? Nak buat. Buat apa? Kita nak gabung-gabungkan. Iaitu proses kondensasi. Okay, anabolisma ni cikgu suka guna perkataan ana nak buat. Buat apa? Ana buat. Buat apa? Kita nak gabungkan, nak jadi besar, nak jadi stokor, orang Kelantan panggil. So, proses kita nak buat tu adalah proses menggunakan tenaga. Okay, proses menggunakan tenaga. Jadi awak nampak tak proses tenaga ni sangat-sangat penting. Maknanya nak kena bebaskan tenaga, nak kena ambil tenaga. Jadi tanpa tenaga, kalau tak ada tenaga, proses anabolisma nak buat sesuatu tak akan berlaku. Jadi tanpa tenaga, proses anabolisma seperti nak membentuk protein, nak buat apa-apa mesti tidak akan berlaku kalau tak ada anabolisma tenaga. Okey. Seterusnya, respirasi sel. Awak kan selalu dengar perkataan respirasi sel. Bila sebut respirasi sel, yang awak nampak ialah respirasi lah, ambil gas. Itu je masalah awak seumur. Okay? Tiap-tiap tahun cikgu akan jumpa pelajar, dia kata, respirasi sel ni ialah ambil gas cikgu. Sedup masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Itu respirasi sel. Okey, pelajar. Respirasi sel. Bila cikgu sebut respirasi sel, ia adalah proses yang dijalankan untuk menghasilkan tenaga bagi keperluan aktiviti semua sel hidup. Bila cikgu sebut respirasi sel, bukan yang ambil gas tu. Bukan. Respirasi sel ni adalah proses untuk hasilkan tenaga
bagi semua sel hidup. Maknanya semua sel hidup, manusia, haiwan, tumbuhan melakukan respirasi sel, iaitu proses nak hasilkan tenaga untuk melakukan semua aktiviti-aktiviti kehidupan. Okey, jadi aktiviti respirasi sel dilakukan oleh semua sel hidup, iaitu manusia, haiwan, tumbuhan. Okey, apa respirasi sel ni? Proses respirasi sel ni adalah proses pengoksidaan molekul organik untuk menghasilkan tenaga. Respirasi sel ni adalah proses pengoksidaan. Kalau awak tak erti, awak tak ingat pengoksidaan ni apa? Pengoksidaan ni ada perkataan oksida, maknanya oksigen. Jadi respirasi sel ni adalah proses nak guna oksigen sebab nak bakar molekul organik untuk hasil tenaga. Jadi respirasi sel ni ialah proses guna oksigen. Guna oksigen ialah pembakaran molekul organik, bakar molekul organik untuk hasilkan tenaga. Jadi proses pembakaran ni kita tak panggil pembakaran, tu istilah dulu-dulu. Jadi kita panggil respirasi sel ialah proses pengoksidaan. Jadi proses pengoksidaan ni maksud dia proses pembakaran. Nak membakar kena ada gas oksigen. Sebab apa dia nak bakar? Sebab nak hasil tenaga. Apakah substrat utama dia? Dia nak bakar gapo? Jadi substrat atau bahan utama yang dia nak bakar ialah glukosa. Okay, jadi cikgu pun nak buat ayat baru. Dengar cikgu nak buat ayat baru, cikgu nak gabung. Okay, dengar molek. Respirasi sel ialah proses pengoksidaan glukosa untuk hasil tenaga. Okay. Respirasi sel ialah proses pembakaran glukosa. Apa nak bakar glukosa? Untuk menghasilkan tenaga. Dan proses pembakaran glukosa untuk hasilkan tenaga ni dilakukan oleh semua sel hidup, haiwan, manusia dan tumbuhan. Menyebabkan tenaga kimia yang terdapat dalam glukosa setelah pengoksidaan glukosa akan dibebaskan untuk menghasilkan tenaga untuk sel. Jadi kenapa boleh terhasilnya tenaga cikgu bila dia bakar glukosa? Sebab tenaga-tenaga kimia yang ada dalam glukosa sudah dibakar. Maka yang terhasil ialah tenaga. Glukosa untuk haiwan ataupun untuk manusia diperoleh melalui pencernaan karbohidrat daripada makanan. Cikgu dia nak bakar glukosa. Mari mana glukosa? Awak mesti terfikir datang daripada mana glukosa yang kita nak bakar dalam badan kita. Jadi glukosa ni datang daripada makanan kita setiap hari. Makanan jenis apa cikgu? Makanan jenis karbohidrat. Jadi sebab tu kalau awak perasan tak, awak tak makan nasi, awak jadi letih. Okey, betul? Bila awak makan nasi, awak dah ada glukosa. Dia pun bakar, dapat tenaga. Cuba awak cuba buat dalam 2-3 hari awak tak makan glukosa, awak jadi letih. Tapi awak kena ingat, kalau tak ada sumber glukosa, awak boleh makan protein. Protein pun membekalkan tenaga juga. Okey? Okey, seterusnya. Glukosa untuk tumbuhan diperoleh daripada mana? Kalau manusia, haiwan tak apalah kita makan glukosa. Kalau untuk tumbuhan hijau, glukosa untuk tumbuhan hijau diperoleh setelah tumbuhan memerangkap tenaga cahaya oleh klorofil untuk menjalankan fotosintesis. Jadi awak kena tahulah sumber tu datang daripada mana. Kalau manusia dan haiwan kita makan glukosa, karbohidrat. Itu yang kita dapat glukosa tu. Tapi kalau tumbuhan, dia dapat glukosa daripada proses fotosintesis. Okay, jelas dah? Okay. Dalam tajuk ni, awak kena tahu bezakan dua istilah, iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Okay, kadang-kadang bila awak beli buku, dia ada guna perkataan respirasi anaerobik, respirasi aerobik. Dia tambah big belakang. Tak apa, benda sama. Okay, benda sama. Jangan pening-pening.
Kadang-kadang awak beli buku sukses, dia tulis aerobik. Dalam buku Sasbadi, aerob, benda sama. Okey, respirasi aerob berlaku dengan kehadiran oksigen yang cukup. Berlaku dengan kehadiran oksigen yang cukup. Oksigen banyak, oksigen cukup. Maka kita buat respirasi aerob. Bila kita buat aerob? Bila awak belajar, bila awak tengah tidur, bila awak tengah duduk saja-saja, itu ialah respirasi aerob. Okey, macam contoh sekarang awak tengah buat respirasi aerob. Apa dia respirasi aerob? Proses penguraian. Penguraian ni hidrolisis lah. Pecah glukosa, pembakaran glukosa, pengoksidaan glukosa dengan syarat hadir oksigen. Kenapa dia nak bakar glukosa? Nak hasilkan tenaga kimia. Jadi respirasi aerob ni ialah proses pengoksidaan glukosa. Kita nak bakar glukosa dengan kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi hasil daripada respirasi aerob ialah akan terhasilnya karbon dioksida, air dan mesti dah kita dapat tenaga. Boleh ingat, kita bakar glukosa. Bila kita bakar glukosa mesti kena capung. Oh aloh lah. Sekejap cikgu kata dah pen cikgu ni very sensitif. Bila kita bakar glukosa, kita mesti campur oksigen ke? Kita mesti campur oksigen. Jadi awak tengok, bila kita bakar glukosa, guna oksigen, mesti terhasil karbon dioksida. Kita fikir logik. Aku bakar guna oksigen, mesti terhasil karbon dioksida. Lepas tu, terhasilnya air. Lepas tu, kita bakar glukosa, tujuan kita nak dapat tenaga. Okey, boleh dah? Okay, manakala respirasi anaerob, N ada di depan ni perkataan N, maka ia berlaku tanpa kehadiran oksigen. Tak ada oksigen. Tanpa kehadiran oksigen. Ataupun jangan tanpa dah, sedikit oksigen pun betul juga. Okay, respirasi anaerob ni dia berlaku tanpa ataupun sedikit oksigen. Contoh-contoh ialah fermentasi. Contoh fermentasi. Cikgu nak tanyalah, berlaku dalam apa fermentasi ni? Najwa. Kita duk sebut fermentasi. Fermentasi ni berlaku dalam apa Najwa? Amni Nasihin. Dari otot. Fermentasi dalam otot. Fermentasi. Kita kan sebut fermentasi. Apa fermentasi berlaku dalam apa? Farah Ainun Amalin. Farah ada? Cikgu tak marah awak jawab salah dia. Cikgu tak marah, pernah cikgu marah. Apa? Cikgu nak awak respon. Kalau tak tahu jawab tak tahu. Kalau jawab salah pun cikgu tak marah. Asalkan cikgu respon. Sebab kadang-kadang kita ni, awak tahulah deh bila kecek ni kat, bila pelajar tak respon kat sepuluh kecek dengan dinding. Dah lah belakang laptop cikgu ni dinding. Apa fermentasi? Awak pernah dengar kan fermentasi? Fermentation dalam bahasa Inggeris. Mana awak jumpa perkataan fermentasi ni? Siapa boleh bantu? Senyap belakang. Fermentasi, tak pernah dengar fermentasi. Fermentasi ni perkataan lain untuk penapaian. Penapaian. Awak jumpa mana penapaian? Penapaian ni, fermentasi ni kita buat untuk soya, kicap, apa lagi? Kicap, apa lagi? Dadih. Yogurt cikgu. Yes, yogurt. Betul belaka. Fermentasi. Jadi, respirasi anaerob, betul Amni cakap tadi. Amni cakap apa tadi? Dalam sel otot kan? Okey.
Respirasi anaerob, contoh. Dia berlaku, Amni kata tadi dalam sel otot. Sel otot bila kita buat aktiviti cergas. Kalau kita duduk saja macam ni, aerob. Kalau kita buat aktiviti cergas, kita skipping, kita berenang, kita berlari, kita jogging, kita zumba, aktif je, kita buat respirasi anaerob. Betul Amni jawab tadi. Cuba cikgu tanya fermentasi. Okey, kemudian apa yang berlaku semasa kita buat aktiviti cergas apabila kita buat fermentasi, iaitu proses penguraian glukosa. Dia nak pecah glukosa tanpa tidak berlaku dengan lengkap. Dia tak berlaku dengan lengkap. Kenapa? Sebab keadaan oksigen terhad ataupun ketiadaan oksigen. Maknanya oksigen sangat sikit ataupun tak ada oksigen langsung. Contoh lagi, kalau pokok-pokok ditenggelami oleh banjir. Dengar molek cikgu nak kata ni. Pokok-pokok yang ditenggelami air. Hari biasa dia tak tenggelam, tiba-tiba banjir 2-3 hari. Maka daun-daun, akar-akar akan buat respirasi anaerob. Daun-daun dan pokok-pokok akan buat respirasi anaerob sebab dia tenggelam oleh air. Okey, dengar ni cikgu kata road to trial, road to SPM. Maknanya ada sebab lah kenapa cikgu kukuhkan awak ni dengan tajuk ini. Yang ni cikgu tak detailkan lah, cikgu tak bincang lah praktis formatif ni sebab dah belajar masuk form 4. Okey, kita terus pergi kepada respirasi aerob secara detail. Respirasi aerob berlaku dengan kehadiran oksigen. Maknanya oksigen ada. Okey, proses penguraian glukosa, proses nak pecahkan glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Oksigen digunakan untuk membakar glukosa lah. Kenapa dia nak oksigen tu? Untuk mengoksidakan glukosa. Untuk menghasilkan apa? Hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Proses respirasi aerob bermula dengan glikolisis. Nak buat aerob tu dia kena bermula dengan proses glikolisis. Gapo cikgu glikolisis? Awak nampak tak? Glyko dan lisis. Lisis ni apa, Fai? Lisis ni apa, Fai? Fotolisis. Lisis ni apa? Nasuha? Fai? Musnahkan. Fai Hana? Lisis apa? Tak tahu cikgu. Pernah dengar perkataan fotolisis dalam tajuk fotosintesis? Pernah cikgu. Cikgu rasa sebenarnya awak bukan tak tahu sebenarnya. Awak perasan tak? Awak ni tak ada masa untuk diri sendiri. Betul ke? Cikgu nak respon daripada awak. Awak tak ada masa nak duduk nak membaca. Betul ke? Boleh ke cikgu ambil respon? Betul cikgu. Betul cikgu. Betul cikgu. Awak penuh sangat benda. Jadi awak tak sempat nak duduk nak study. Cikgu rasa awak tahu benda-benda macam ni yang simple-simple cikgu tanya ni. Cuma sebab awak ni macam kata fokus awak terganggu. Awak tak ada masa untuk study. Awak tak ada masa nak duduk, nak baca benda tu. Cikgu rasa kalau awak duduk dan baca, awak ada masa untuk diri sendiri, untuk fokus, sebenarnya awak boleh. Result awak lebih tinggi. Sebab, sekejap nak bagi tahu. Faihana, cikgu lantik awak sebagai co-host tu. Jadi awak, bila cikgu buka share screen, cikgu tak nampak pelajar nak masuk, awak boleh tolong add Okey cikgu. Jadi, bila awak tak ada masa untuk sendiri, awak nak duduk nak baca benda ni secara detail, dia sebenarnya dia mengganggu juga. Dia sebenarnya itulah. Jadi awak pun kena pandai-pandai cari masa lah. Kita tak boleh nak salahkan benda tu sebab benda tu semua manusia. Kalau
pelajar kita semua akan hadap benda yang sama. Dia tak dare nak duduk, nak study. Sebab banyak sangat. Baru nak sentuh kerja ni, kerja tu dah sampai. Baru nak sentuh bio, kimia masuk. Baru nak sentuh ni, cikgu ni pun nak juga. So tak ada masa. Jadi awak kena, orang kata apa, kena korbankan lah. Kena korbankan jugalah macam-macam mana. Korbankan masa tidur awak sekejap. Korbankan masa yang awak guna untuk buat apa-apa yang sebelum ni awak suka buat. Kena korbankan. Ambil masa jangan lama sangat, dalam setengah jam ke macam tu. Awak kata apa, awak tanda lah. Awak nak study apa. Sama macam cikgu pun tak ada masa juga, cikgu cakap betul. Jadi cikgu tanda. Hari ni aku nak study apa. Cikgu pun tanda. Sekejap je, kita ambil masa dalam 20 minit, 25 minit, setengah jam. Cukup dah untuk kita study. Cuma awak kena pandai atur masa lah. Kena pandai atur masa. Cikgu tahu awak sibuk. Cikgu faham lah, cikgu gitu juga. Tidur pun dah tak betul dah cikgu ni. Okay, jadi cikgu back balik Okay, jadi proses respirasi aerob ni dia mesti bermula dengan glikolisis. Dia mesti kena bermula dengan glikolisis. Apa lisis? Lisis ni pecah. Sebab tu kalau awak belajar dalam fotosintesis, dia ada fotolisis air tu. Fotolisis air. Foto cahaya, lisis pecah. Maknanya dia nak pecah air, dia kena ada cahaya. Jadi samalah. Proses respirasi aerob dia kena bermula dengan glikolisis. Lisis ni maksud dia pecah dulu. Nak pecah dulu. Okay. Iaitu dia nak pecah dulu glukosa dengan kehadiran enzim. Okay, cikgu ulang balik. Glikolisis ni dia mesti bermula dengan pecahkan glukosa dengan syarat kehadiran enzim. Dan proses ni berlaku dalam sitoplasma. Proses ni berlaku dalam sitoplasma. Iaitu satu molekul glukosa dipecah-pecah-pecahkan. Urai tu pecah. Pecah tu apa? Lisis. Okay. Pecah urai lisis. Menjadi dua molekul piruvat. Menjadi dua molekul piruvat. Dia pecah glukosa menjadi dua molekul piruvat dengan syarat ada enzim. Tu. Okey. Kemudian bila dah jadi piruvat, barulah dia akan masuk proses yang kedua, iaitu proses yang berlaku dalam mitokondria. Bila cikgu sebut mitokondria maksudnya proses akhir dia ni sebab dia nak hasilkan tenaga. Sebab dia nak hasil tenaga, kan awak belajar mitokondria menjana tenaga. Jadi proses akhir dia lah. Dia nak menghasilkan tenaga. Jadi yang ni berlaku dalam mitokondria. Iaitu piruvat yang terhasil dalam proses glikolisis akan dibakar melalui satu siri tindak balas, lalu terhasillah karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi lengkap dah lah respirasi aerob. Apa cikgu kata lengkap? Sebab ingat tak tadi cikgu kata kita nak bakar glukosa dalam respirasi aerob dengan syarat ada oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tenaga berlaku dalam mitokondria sebab tenaga ni dijana dalam mitokondria. Sebahagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan molekul adenosina trifosfat. Sebab tu tenaga awak dalam bentuk ATP. Tenaga awak dalam bentuk ATP, adenosina TTT trifosfat. Okey, inilah proses-proses dia. Molekul ATP terhasil, nampak? ATP. ATP ni maksud dia tiga. Ada tiga fosfat. Ada tiga fosfat. Sebab tu dia panggil ATP. Apa boleh jadi tiga tu cikgu? Nampak ni? ADP maknanya ada dua fosfat campur satu fosfat. Dapat berapa awak belajar matematik? 2P tambah 1P. Dapatlah 3P. Okay. Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambah kepada adenosina difosfat. Awak baca ayat dia ni, awak payah peher deh. Awak payah peher kalau awak baca ayat dia ni. Tapi awak tengok, mudah je cikgu ajar. ADP, dua fosfat. Tambah dengan fosfat tak organik. Ni fosfat sajalah. So 2P tambah 1P, dapatlah 3P. Okey. Dan molekul ATP yang terhasil tu mempunyai ikatan fosfat yang lemah.
Apa cikgu ikatan fosfat yang lemah? Sebab bila-bila masa daripada 3 fosfat dia boleh pecah kepada 2 fosfat. Apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Apa cikgu kata dia ni terikat dengan ikatan fosfat yang lemah? Awak nampak tak? Bila kita pecah ATP, dia jadi balik ADP tambah P balik. 2P tambah P balik. Lepas tu 2P dengan ni gabung jadi ATP balik. Lepas tu ATP pecah balik jadi ni balik. Maknanya gi mari benda sama. Boleh? Okey? Senang je. Lepas tu dalam exam awak kena ingatlah ni persamaan perkataan. Bila dia minta persamaan perkataan you kena eja. Glukosa tambah ni buat simbol tambah. Jangan pula tambah eja pula dah. Glukosa plus eja deh. Sebab dia nak persamaan perkataan you kena eja. Oksigen. Buat anak panah. Jangan tulis pula anak panah. Okey, menghasilkan karbon dioksida. Tambah air, tambah tenaga dan awak kena ingat berapa jumlah tenaga yang terhasil. 2898 kJ. Ingat Khairi Jamaluddin. Boleh Nilai ni saya kena ingat ke cikgu? Yes, awak kena ingat. Tenaga yang terhasil daripada respirasi aerob ialah 2898 kJ. Boleh Okey, kita nak buat soalan. Respirasi aerob bermula dengan penguraian glukosa oleh enzim. Apakah nama proses ini? Boleh jawab. Boleh jawab. Sekejap je ni, 3 minit sahaja. Boleh jawab. 3 minit ni. 3 minit je. Nak habis masa dah. Cikgu tahu pelajar yang sore tu, yang pilih C tu dia tergugat dah. Kenapa aku sore ni? 24 orang sahaja yang respon, 25. Lepas tak ada kau orang nak jawab jawapan A ke B ke. Cikgu tak kata jawapan D tu betul. Masa nak habis dah. Pelajar lain tak nak cuba ke? Cikgu sebenarnya banyak aplikasi cikgu nak cuba dengan awak. Ada aplikasi macam-macam. Cikgu boleh maybe cikgu akan try lah bila kita stress. Cikgu akan macam buat kelas. Maknanya awak boleh pilih tempat duduk awak mana dalam kelas. Lepas tu cikgu boleh juga kadang-kadang cikgu bawa awak belajar ke tepi pantai pun ada. Nantilah kita cuba Kadang-kadang cikgu nak setting buat benda ni dia ambil masa. Okay, so cikgu nak close up. Boleh cikgu close submission? Ada lagi ke nak jawab? Ada pelajar jawab jawapan A. Okay, kita ada 35 orang respon. Okay, so cikgu nak close Tak boleh lagi, ada lagi pelajar yang nak jawab. Okay, so cikgu close close submission. Okay. Okay, jadi pelajar nak ada pelajar jawab 4 orang untuk jawapan A. Kejap lagi kita bincang D 31 orang. Okay, kita tengok Sekejap. Okay, ni pelajar yang nampak keputusan dia. Nampak keputusan? Dia akan pilih pelajar yang paling cepat. Maisara Safia paling cepat So dia jawab, so dia correct lah. Okay, so kita sekejap Sekejap. Okay, jadi cikgu back balik. Kita tengok soalan. Respirasi aerob bermula dengan kena pecah dulu glukosa oleh enzim. So apakah nama proses ini? Apakah nama proses kita nak pecah tadi?
prosesnya ialah diglycolysis. Okey, cikgu tak marah pelajar tu jawab, cikgu rasa yang jawab sore ni fermentasi ni, cikgu rasa dia tak ada nak baca, dia nak jawab doa. Okey, dan kalau awak tengok sini, B dan C ni memang kita boleh pangkah, memang salah terus. Okey, ada pelajar jawab A tak dihidrolisis. Betul, memang kita pecah. Tapi kenapa kita tak ambil A? Sebab memang betul nama proses kita nak pecah ni hidrolisis, tapi sebab ni melibatkan kita nak pecah glukosa. Kita nak pecah glukosa. Sebab tu nama dia glycolysis. Lisis ni pecah. You nak pecah ke apa? Glukosa. Okey, so jawapan dia D. Beres Ni adalah soalan SPM, bukan tahun ni, tahun sebelum ni. Okey, jadi tahniahlah kepada Nur Maisarah Safia sebab dia cepat jawab dan correct pula, betul pula. Okey, boleh Okey, seterusnya ini ialah eksperimen. Eksperimen ni pun cikgu kena terangkan juga walaupun kita tak buat. Tapi cikgu rasa cikgu duk tengok-tengok tu masa mendengar rendah ada je kelas yang buat dengan cikgu sains dia. Okey, so kita tengok sebab awak dah faham tadi tentang respirasi aerob. Okey, respirasi aerob ni ialah maknanya kita nak pecahkan glukosa dengan kehadiran oksigen untuk hasilkan tenaga. Jadi pernyataan masalah dia, adakah organisma hidup menjalankan respirasi aerob? Jadi kita ni nak membuktikan, betul ke organisma benda hidup ni dia buat aerob? Okey, jadi hipotesis kita ialah, hipotesis ni ialah ramalan awal kita. Kita pun kata, organisma hidup memanglah guna oksigen. Dan bila dia guna oksigen, dia akan pecahkan glukosa, kita bakar glukosa untuk membebaskan karbon dioksida. Bila tu? Semasa respirasi aerob. Tu ramalan awal. Ramalan awal ni maksudnya teori kita belajar. Kita duk belajar teori. Okay, sekarang kita nak buktikan dengan eksperimen. Dimanipulasikan kehadiran organisma hidup. Kita letaklah, ada ke tak binatang hidup? Okey, jadi kehadiran organisma hidup. Jadi mungkin kita akan buat eksperimen, satu ada benda hidup, satu tak ada benda hidup. Okey, bergerak balas yang kita nak tengok dengan butir mata kita. Kita nak tengok, betul ke haiwan ni buat respirasi aerob. Jadi kita nak tengok mana dia membebaskan karbon dioksida tu. Sebab dia guna oksigen. Bila dia bakar glukosa, dia akan hasil karbon dioksida. Jadi kita nak tengok peningkatan aras cecair berwarna. Maknanya kalau cecair berwarna naik, maknanya ada karbon dioksida dihasilkan. Okey. Yang kita malar ialah aras awal cecair berwarna. Okey. Awak jangan risau. Eksperimen ni insya-Allah lah tak masuk dalam SPM amali dah. Untuk pengetahuan awak sampai dah. Kita kena sedia bahan-bahan dah untuk amali. Tapi cuma kita tak tahu soalan gapo nak naik. Okey? Jadi eksperimen ni jangan risau tak naik. Apa tak naik cik kata? Sebab payah. Awak nampak duk setting bahan dia ni banyak. Takkanlah dia nak bagi ke awak benda macam ni. Kalau cik rasa kalau bagi benda macam ni awak nak pasang, tak jadi awak hari tu. Okey, jadi apa yang kita perlukan untuk eksperimen ini, kita tengok kita kena guna air. Air, lepas tu mesti kena ada cecair berwarna. Cikgu buat apa dia guna cecair berwarna? Sebab nanti kalau awak buat eksperimen ni, awak tak nampak ni dalam tiup ni. Kalau awak guna air warna putih, awak tak nampak air naik. So kena guna cecair yang berwarna. Mesti ada kapur soda. Organisma hidup tu kita guna lipas. Okey, lipas ke, belalang ke. Okey, lepas tu kena ada jelly petroleum. Radas kita akan guna tabung didih. Ada pelajar tukar lagi, tabung didih ke tabung uji. Tabung didih dia boleh dipanaskan. Sebab tu nama dia didih. Kalau tabung uji tu hak kecil tu. Kalau guna tabung uji awak panaskan dia akan meletup pecah. Okey. Kemudian kita ada clip screw, kasar dawai, bika 250 ml, tiup kapilari, pembaris, tiup getah dan kukus air. Okey, so kita perhati ni ada bika. Cikgu kena sebut sebab takut lama dah awak cuti, awak tak kenal bahan radas. Nanti nak periksa amali, awak tak tahu nak guna yang mana. Okey, ni bika. Okey, ni bika besar. Dalam bika besar ni ada air. Okay, lepas tu ni tabung didih. Okay, tabung didih. Dalam tabung didih ni ada kapur soda.
Kapur soda ni untuk apa? Kapur soda ni untuk menyerap karbon dioksida yang dibebaskan oleh lipas semasa respirasi. Okay, lepas tu kita ada tabung didih A dan tabung didih B. Kalau awak perasan, tabung didih A ada apa? Ain Syamimi, tabung didih A ada apa? Ain Syamimi tu. Lipas. Ada lipas. Ada lipas. So makna dalam tabung didih B tak ada lipas. Jadi awak boleh agak dah mana tabung didih yang kita nak tengok result. Kita akan tengok keputusan di tabung didih mana. Amira Afrina. Kita akan tengok keputusan di tabung didih mana. A ke B? Amira Afrina. Mira makan nasi ke? Azuha. Tabung didih mana kita nak tengok keputusan? A ke B? A. Sebab A ada lipas. B cikgu? B tu kita panggil eksperimen kawalan. Eksperimen kawalan ni maknanya kalau tak jadi eksperimen maknanya kalau B ni kita sebagai contoh, sebagai kita nak banding keputusan antara A dengan B. Okey. Kemudian bila kita buat ni, lipas ni dia akan buat respirasi lah, respirasi aerob. Dia akan buat respirasi aerob, dia guna oksigen untuk bakar glukosa lalu menghasilkan karbon dioksida. Okey, dia kata ketinggian cecair berwarna dalam tabung didih A selepas 1 jam. Air berwarna dalam tabung ni. Air berwarna dalam tabung didih A ni akan naik selepas 1 jam. Kenapa? Sebab itu menunjukkan lipas buat respirasi. Apa dia cikgu dia buat respirasi? Iaitu dia akan guna oksigen, dia akan guna oksigen yang ada dalam tabung didih ni. Okay? Dan dia akan hasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ni akan masuk dalam kapur soda ni. Lipas guna oksigen buat respirasi. Hasil karbon dioksida. Karbon dioksida akan diserap oleh kapur soda. Jadi, bila diserap oleh kapur soda, tekanan akan berkurang dalam tabung didih. Apa cikgu? Sebab oksigen habis dah. Tekanan akan berkurang dalam tabung didih, maka tekanan atmosfera di luar, tekanan atmosfera di luar ni akan tolak cecair masuk dalam masuk dan naik dalam tiub kapilari. Jadi sebab tu lepas 1 jam barulah kita nampak cecair berwarna masuk dalam tiub kapilari tu. Jadi kalau nak ketahui, ini ialah contoh setting. Contoh setting yang kita panggil respirometer. Radas-radas yang kita buat macam ni kita panggil dia respirometer. Respirometer digunakan untuk mengukur kadar respirasi suatu organisma dengan menganggar kadar penggunaan oksigen. Okey, seterusnya. Yang ni cikgu tak bincang Okey, habis yang tu. Kita masuk fermentasi. Masa masih ada. Kita akan pergi sampai waktu tutorial dah. Okey, fermentasi. Fermentasi ni ialah proses penguraian glukosa. Nak pecahkan glukosa. Tapi tak lengkap. Apa cikgu dia tak lengkap? Sebab oksigen terhad ataupun memang tak ada oksigen langsung. Okey. Jadi fermentasi ni respirasi anaerob lah. Yes. Fermentasi ni ialah respirasi anaerob. Iaitu nak pecahkan glukosa, nak urai glukosa. Pelajar cikgu nak ingatkan, jangan guna pengoksidaan sini. Jangan sesekali guna pengoksidaan. Apa cikgu tak boleh guna pengoksidaan? Sebab dia memang tak cukup oksigen. Jadi tak boleh guna perkataan pengoksidaan glukosa tak lengkap. Salah. Kita kena guna proses penguraian glukosa. Jangan guna pengoksidaan glukosa tak lengkap. Sebab memang di sini sama ada dia tak guna oksigen ataupun dia memang tak cukup oksigen. Jadi kita kena guna perkataan proses penguraian glukosa yang tidak lengkap. Okey. Jadi
Selepas glikolisis, piruvat yang terhasil akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Okey, mula-mula nak buat fermentasi ni macam biasa juga. Dia akan melalui proses glikolisis sama macam tadi. Sama macam tadi, dia akan buat glikolisis juga. Iaitu glukosa dipecahkan dengan kehadiran enzim. Adahai. Dipecahkan dengan kehadiran enzim menghasilkan piruvat. Sama macam tadi berlaku dalam sitoplasma. Cuma bezanya ialah bila dia dah jadi piruvat, barulah dia akan masuk. Sama ada mu nak masuk fermentasi asid laktik ke atau fermentasi alkohol. Dia tengok jenis pula. Okey, kita tengok satu-satu dah. Kalau fermentasi alkohol ialah proses penguraian glukosa tak lengkap tapi dia menghasilkan alkohol. Apa dia alkohol tu cikgu? Etanol, karbon dioksida dan tenaga. Sebab tu dia panggil fermentasi alkohol. Sebab bila dia pecahkan glukosa tu dia menghasilkan alkohol. Alkohol apa? Etanol, jenis etanol. Karbon dioksida dan tenaga. So awak nampak tak dia pecahkan glukosa, tengok nampak kan tak ada oksigen di sini. Lalu terhasil etanol campur karbon dioksida dan tenaga. You kena ingat 210 kilojoule. Cikgu saya kena ingat ke ni nilai ni? Yes, awak kena ingat. Okey. Kalau buat fermentasi asid laktik, nama lagi fermentasi asid laktik, maka dia akan pecahkan glukosa, menghasilkan asid laktik dan tenaga. Yang ni masa awak buat aktiviti cergas. Okey? Boleh dah? Oh, cikgu lupa nak cakap. Sama ke cikgu 210 kilojoule? Soalan cikgu sama ke? Tak sama. Yang ni 150 kilojoule. 150 kilojoule. Kalau fermentasi alkohol 210 kilojoule. Okey, so now kita nak tengok fermentasi alkohol. Sekejap. Lepas ni kita ada aktiviti, so awak kena fahamkan Kalau fermentasi alkohol biasanya dia berlaku dalam yeast. Bila awak nak buat roti, nak buat kek, nak buat jepuk. Okey, iaitu awak akan pecahkan glukosa. Tengok tak ada oksigen sebab oksigen tak cukup. Menghasilkan alkohol iaitu jenis etanol, karbon dioksida dan tenaga sebanyak 210 kilojoule. Etanol yang terhasil ni digunakan dalam pembuatan bir, wine dan sebagainya. Okey, dan awak nampak tak karbon dioksida yang terhasil ni yang dibebaskan akan menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Oh, maknanya kalau karbon dioksida tak cukup, kek awak akan jadi bantat. Dia akan jadi macam ni, tak naik. Tak comel, tak naik, tak gebu. Jadi karbon dioksida yang terhasil itulah sebenarnya yang menaikkan roti. What does proofing mean? Yeast dough must proof or rise before it bake. When yeast is activated, it produce bubbles. Apabila yeast tu aktif, yeast ni dia aktif bila kita guna air suam. Sebab tu kalau nak buat roti, nak buat kek, pelajar yang biasa pergi ke dapur ataupun yang buat projek masa form 4 dulu, dia guna air suam dia. Jadi yeast akan jadi aktif. Dan yeast ni dia akan menguraikan glukosa dalam tepung ni. Menguraikan glukosa dalam tepung, gula. Lalu menghasilkan gas karbon dioksida. Sebab tu bila awak buat, awak akan tutup dengan tuala ke? Awak tutup dengan bekas. Lepas awak buat tu awak akan tutup sekejap. Jadi masa awak buat ni, yeast ni dia akan buat respirasi anaerob. Dia akan buat fermentasi alkohol. Lalu terhasillah karbon dioksida. So karbon dioksida yang terperangkap itulah yang menaikkan kek awak, yang menaikkan roti awak. Okey, seterusnya kita nak bincang soalan. Okey, cikgu buat kek. Kek cikgu tak comel macam ni. Macam mana? Dengar soalan apakah cara yang cikgu boleh buat untuk cikgu hasilkan kek macam ni? Cikgu nak kek cikgu lebih gebu, naik, cantik. Macam mana cikgu nak buat? Okay, cikgu nak short answer. Awak boleh type short answer. Okay, boleh tulis.
apa-apa jawapan. Kita nak bincang. Cikgu nak tanya. Pasal etanol saat ni kan dalam pembuatan bir dengan wine tu kan. Sebab tu kalau kita kena simpan wine, kan masalah dia peram wine lama sebab tu kah? Sebab tu kalau awak tengok deh, kalau buat arak lagi lama dia simpan, lagi mahal harga arak. Kak, sekejap soalan ni sebenarnya cikgu awak masuk dah yeast. So kena ubah sikit tu jawapan awak. Cikgu masuk dah yeast, cikgu buat dah kek tu cuma tak jadi. Masuk yeast tu betul dah, cuma tak kena ada perkataan tambah. Okey, jadi untuk soalan kawan awak tadi, Azuhar dia? Ke siapa? Dah juga Ain Yasmin. Yasmin. Sebab tu kalau awak tengok cerita-cerita kan, biasa kalau dia nak hidang untuk kawan-kawan dia yang best friend dia tu, dia akan hidang arak yang 20 tahun. Arak yang diperam 20 tahun. Maknanya kalau arak tu lagi lama dia peram, lagi mahal harga, lagi banyak alkohol, lagi sedap. Bagi ni lah. Lagi lama dia peram, lagi banyak etanol lagi. Sebab tu kalau awak tengok arak tu, dia minum sikit dia mabuk dah. Sebab banyak kandungan etanol dia. Lagi mahal. Okey, so ada jawapan pelajar kata tambah lagi yeast lagi. Okey, tambah yeast kau banyak, lagi naik. Lagi. Yeast je awak nampak. Cikgu nak suruh naik ni, cikgu nak jual kek ni, nak suruh laku. Takkan yeast je. Okey, Syamimi kata tutup dengan kain beberapa jam. Maksudnya tambah lagi beberapa jam. Kalau sebelum ni awak tutup 15 minit. Tambah lagi setengah jam. Lama sikit. Lagi banyak karbon dioksida yang terhasil. Betul. Okey, betul. Dah. Tambah yeast. Kena tambah yeast. Jangan cakap. Bukan tambah yeast. Maknanya tambah banyak lagi yeast. Cikgu guna dah yeast tapi tak cukup naik. Okey, pelajar ni kata tambah soda bikarbonat, sebut penaik. Tambah lagi. Tambah lagi. Dia kena ada perkataan tambah lagi banyak. Okey, ada pelajar kata masukkan yeast tapi jangan lupa campur dengan air suam. Sebab ingat yeast ni dia nak suhu 30-45 sebab dia ni benda hidup juga. Jadi dia nak suhu air suam. Kalau guna air sejuk dia tak naik. Okay, ingat dia kalau guna air sejuk dia tak naik. Dia nak suhu air suam. Dan mesti kena ada substrat gula tu. Betul. Okey, tutup dengan kain lembap. Betul, kain lembap tu ialah suam lah. Kita nak suruh dia ada suhu suam tu. Letak acuan di tempat gelap dan tinggalkan dalam masa lama. Kenapa tempat gelap? Tempat gelap tu maknanya kita tutup dengan tuala lah Kita tutup dengan tuala. Lagi. Mana lagi jawapan? Cikgu nak tengok. Tu je yang awak boleh fikir. Cepat. Jawapan Alia betul dah. Tambahkan lagi yeast. Maknanya kena tambah yeast Okey, tambah yeast. Tambah lagi. Tambah banyak lagi. Okey. Tu je. Tambah air. Salah Tambah air. Tak ada dah jawapan sikit baru 19 orang. Baru 19 orang. Soalan macam ni awak jangan ingat tak ada dalam SPM Cikgu takut naik cokoh dalam SPM. Katakan contoh Cikgu Munirah menghasilkan keknya pada pagi ini tapi keknya tidak menjadi. Apakah cara yang boleh Cikgu Munirah guna untuk menghasilkan kek yang lebih gebu, lebih naik? Awak jangan ingat tak ada soalan macam ni ada. Ada dah? Tak ada respon dah? Aduh. Okay, so cikgu close submission. Okay, kita tengok jawapan Okay, ni jawapan-jawapan pelajar tadilah. Okay, so kita tengok jawapan dia ialah. Okay, so you take note jawapan dia ialah kita memang cikgu dah guna yeast dah. Cikgu memang dah guna yeast pun untuk hasilkan ni. Tapi sebab cikgu buat, maybe cikgu guna yeast 2 ml. Sorry, bukan 2 ml. Katakan cikgu guna 2 paket. Ni je jadi. Maybe cikgu boleh tambah lagi banyak. Okay, contoh cikgu kata. Mungkin cikgu boleh tambah kalau bukan 2 paket, maksudnya katakan cikgu guna 2 sudu.
Dua sudu kecil. Dua sudu kecil. Tak jadi. Jadi macam ni. Jadi cikgu kena tambah lagi banyak yeast. Maybe dalam 5 sudu. Okay. Dah. Contoh. So you kena take note lah benda-benda macam ni. Okay. Yang kedua. Katakan contoh masa cikgu buat kek ni tadi cikgu guna tepung. Tepung tu ialah glukosa deh. Aku ni ingat tepung tu ialah glukosa. Mungkin cikgu guna 1 paket je tepung. Okay. So maybe cikgu boleh tambah lagi glukosa. Sebab glukosa tu ialah tepung tambah lagi tepung. Tepung memberi sumber glukosa. Okay, boleh Okay, nak buat kek kena ada apa lagi? Kena ada gula. Gula tu juga adalah glukosa. So mungkin cikgu guna 2 sudu je. 2 sudu besar gula. Tak jadi. Kita tambah lagi 5 sudu gula. Sebab gula ni ialah glukosa. Okey, lagi yeast ni dia benda hidup, dia nak membiak. Jadi kita nak suruh dia membiak, kita kena beri suhu air suam. Kita kena guna suhu air suam. Maknanya masa awak nak uli-uli tu awak kena tambah dengan air suam. Suhu air suam ialah 30 hingga 45 darjah Celsius. Ataupun tak nak guna air suam, awak tutup dengan tuala suam. Tuala yang agak panas lah. Okey. Lepas tu awak jangan lupa bila awak dah uli-uli, biasanya mak awak akan buat apa? Dia akan tinggalkan sekejap. Okey, mungkin dalam 1 jam. Kalau sebelum ni cikgu tinggalkan 15 minit. Tak jadi. Mungkin cikgu kena tinggalkan dalam 1 jam. Macam mana cikgu dapat jawapan ni? Okey, cikgu ulang balik. Awak perasan tak tadi? Glukosa menghasilkan etanol tambah tenaga. Tambah apa lagi? Siapa boleh bantu cikgu? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. So daripada persamaan ni awak boleh tengok dah. Aku kalau nak buat kek aku kena tambah banyak glukosa. Aku kena tambah banyak glukosa. Aku nak suruh naik. So glukosa ni ialah datang daripada gula. Kena tambah gula banyak. Glukosa datang daripada tepung. Tepung kena banyakkan. Faham? Okay. Lepas tu cikgu kata tadi kalau aku nak suruh naik, kena ada banyak karbon dioksida. So bila nak tambah karbon dioksida, nak suruh banyak, maknanya aku kena tambahlah yeast tu banyak. Sebab bila yeast tu buat fermentasi alkohol, barulah dia dapat menghasilkan karbon dioksida banyak. Ni kena tambah yeast banyak. Lepas tu untuk beri peluang dia menghasilkan karbon dioksida banyak, kita kena masa ditambahkan. Nak suruh yeast tu jadi aktif, kita letakkan dia dalam suhu air suam. Okey. Untuk pengetahuan awak, soalan seperti ini, awak kata tak ada dalam buku cikgu. Yes, dia masuk dalam aras paling tinggi. Aras paling tinggi itu aras reka cipta, Kak. Jangan ingat macam tu Awak jangan ingat, soalan ni mesti kena ada dalam buku teks. Tak. Aras reka cipta. Maknanya dia guna fermentasi alkohol tu, dia kait dengan soalan pagi ni. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? Okay, cikgu nak awak ulang. Kenapa dia cikgu kena tambah? Cikgu nak panggil cikgu nak panggil Nur Maisara Safia. Macam mana cikgu nak jadikan kek cikgu gebu? Sebut satu benda. Cepat. Cikgu dah bincang saat ni. Cikgu nak awak sebut satu benda. Kena tambahkan lagi yeast. Tambah lagi banyak yeast. Okay, very good. Cikgu nak satu lagi jawapan. Wan Nur Alia Nabila. Tambahkan lagi tepung. Tambahkan lagi tepung. Tepung tu apa? Tepung tu ada sumber apa? Tepung tu adalah glukosa. Yes. Okay, lagi. Aina Syafiqah lagi. Kawan awak dah kata yeast. Kawan dah. Tambahkan lagi gula. Tambahkan lagi gula. Yes, tambahkan lagi gula. Gula tu adalah sumber apa? Glukosa. Okay, very good. Okay. Lagi-lagi cikgu nak jawapan daripada Ainur Batrisha yang keempat. Ainur. Tambahkan cikgu air kena. Tambahkan air suam. Tambahkan air suam. Air suam suhu berapa?
30 hingga 45. Okey, bila tambah suhu air suam, yeast jadi apa? Tutup selama beberapa jam. Yeast, bukan. Bila tambah suhu air suam tu, yeast akan jadi apa kalau suhu air suam? Yeast akan jadi aktif. Okey, bila yeast jadi aktif, dia akan hasilkan lagi banyak apa, Yoshini? Karbon dioksida. Yes, dia akan hasilkan lagi banyak karbon dioksida. Karbon dioksida menyebabkan apa, Ainin, Sofia? Karbon dioksida yang terhasil menyebabkan apa? Bila yeast tu aktif, gogeng, dia akan buat banyak. So apa karbon dioksida akan jadi banyak? So apa akan jadi bila karbon dioksida banyak, Alia Najma? Menaikkan duh roti. Yes, menaikkan duh roti. So settle jawapan cikgu. Kek cikgu manis sebab gula, kek cikgu naik sebab karbon dioksida, kek cikgu gebu sebab cukup yeast. Jelas? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Cikgu harap awak faham lah. Benda ni simple je. Okey. Masa kita habis pukul lah pukul berapa Nasuha? Pukul Nasuha pergi makan nasi lah. 11.30 cikgu. 11.30. Okey. So cikgu akan berhenti 11.20. Okay, take note 11.20 cikgu akan stop. So cikgu nak masuk sikit lagi. Fermentasi alkohol. Habis dah. Fermentasi alkohol tetapi yang ni dalam tumbuhan. Oh, tadi fermentasi alkohol juga tapi dalam yeast. Nak buat roti. Okey, ni fermentasi alkohol tapi dalam tumbuhan. Okey, iaitu masih benda sama, glukosa akan diuraikan jadi alkohol. Alkohol apa? Etanol, karbon dioksida dan tenaga. Bilangan yang sama juga, 210. Cuma bezanya yang ni berlaku dalam tumbuhan. Okey. Contoh berlaku apabila tumbuhan tenggelam oleh banjir takdir. Tumbuhan tenggelam oleh banjir takdir. Katakan contoh 5 hari tenggelam. Sebab tu selepas banjir tu kering, awak lalu dekat kawasan yang banjir, awak bau apa? Cuba teka. Awak bau apa? Nak tanya Intan Nur Nadia. Awak lalu, biasa ke awak lalu kawasan hak bekas banjir, awak lalu dekat kawasan tu awak bau apa? Intan Nur Nadia. Tak tahu cikgu. Allah, tak rajin tubik rumah kau. Kau rumah awak tak rajin banjir. Selai air. Kalau awak lalu kawasan yang banjir, kawasan yang bertakung air, selepas tu dia kering, dia akan macam bau masai gitu. Bau macam kita faham ke? Pernah dah bau macam bau lepas banjir macam mana? Dia macam bau masam. Jadi bau masam yang terhasil, kalau orang Kelantan kat dia kata bau nyekik gitu. Bau busuk, bau ni, itu adalah sebenarnya gas etanol kak. Gas etanol yang terhasil daripada pokok-pokok yang buat fermentasi alkohol. Dia bau masai. Okey, sebab tu kalau awak pergi duduk dekat kawasan sawah padi, dia ada bau, okey? Okey. Jadi contoh yang biasa kita tengok ialah pokok padi lah. Dia memang tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen. Memang akar dia kan tenggelam dalam air tu. Jadi dia tumbuh dalam kawasan berair yang kekurangan oksigen. Jadi pokok padi ni dia memang buat fermentasi alkohol seumur. Dia selalu buat, dia memang sentiasa buat fermentasi alkohol sebab dia tumbuh di kawasan berair. Menghasilkan etanol yang dihasilkan di dalam tisu semasa fermentasi. Jadi bila dia memang hidup dalam kawasan berair, dia menghasilkan etanol yang sangat banyak. Jadi itu adalah sangat bertoksik kepada kebanyakan tumbuhan. Tetapi sel pokok padi dia tak mampus, dia tak mati. Sebab apa? Sebab dia memang Tuhan jadikan dia hidup dalam air. Jadi dia ni mempunyai toleransi yang sangat tinggi terhadap etanol berbanding spesies lain. Sebab tu kalau awak tengok pokok-pokok lain yang tenggelam oleh banjir, lepas tu dia mapuh, dia mati. Dia mati. Sebab apa cikgu dia mati? Sebab dia menghasilkan etanol. Etanol tu sangat toksik, sangat beracun kepada tumbuhan yang tak biasa macam tu. Tapi kalau pokok padi, tak apa.
Dia memang boleh hidup dalam kawasan berair sebab dia memang boleh bertoleransi. Dia memang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Okey? Pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak bertoksik. So you kena tahu ni. Takut nanti naik dalam soalan SPM dia tanya, pokok padi ni memang hidup dalam kawasan berair. Macam mana dia nak menyesuaikan diri dia dengan keadaan berair tu. Jadi pokok padi Tuhan beri, dia ni boleh menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase. Apa fungsi enzim alkohol dehydrogenase? Dia boleh memecahkan molekul etanol menjadi karbon dioksida. Ni, dia boleh pecah pula dah. Etanol yang terhasil tu jadi karbon dioksida dan karbon dioksida tu tidak bertoksik kepada pokok padi. Ingat deh soalan kod-kod dia tanya. Cikgu kata kod. Cikgu tak kata dia akan tanya. Mau kata Cikgu Munirah ayat soalan bocor. Dok. Okey, seterusnya last. Fermentasi asid laktik. Tadi alkohol, sekarang fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik pun ada dua juga. Dia bukan dalam sel otot je. Okey, yang pertama cikgu nak pergi kepada buat dadih. Okey, jadi awak nampak tak glukosa, jangan tulis tambah oksigen sebab dia memang tak ada oksigen. Glukosa dipecahkan jadi asid laktik dan tenaga 210 kJ. Tadi cikgu kata 150. Itu kalau sel otot. Kalau dalam benda-benda lain 210 kJ. Contoh bakteria lactobacillus menjalankan fermentasi susu. Nampak? Fermentasi susu. Dia buat penapaian susu. Lalu jadi dadih. Dadih. Cikgu tak suka makan dadih. Ada orang suka. Dah, ikut tahu orang lah. Bakteria lactobacillus menjalankan fermentasi susu. Maknanya dia akan pecah gula-gula glukosa tu jadi asid laktik dan tenaga 210 Joule. Jadilah dadih. Lagi, lactobacillus bertindak ke atas laktosa. Laktosa dah gula susu. Glukosa lah ni, gula susu. Tukar jadi asid laktik. Asid laktik seterusnya menggumpal menjadi kesin. Jadilah dadih atau yogurt. Asid laktik menyebabkan punca rasa masam bila awak makan yogurt. Cikgu dadih cikgu tak suka tapi yogurt cikgu suka. Kalau siapa yang tak pernah makan yogurt, tak pernah cuba tu, cubalah. Kita ada macam-macam perisa kan dekat pasar raya tu. Awak ambil lah yang strawberry ke. Biasa cikgu makan yang blackcurrant tu. Cikgu suka yang tu. So dia akan rasa masam-masam tu. Masam tu ialah sebenarnya asid laktik. Okay. So untuk fermentasi asid sel otot, cikgu sambung hari esok. Sebab yang ni proses dia lagi panjang. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Cikgu tunggu untuk soalan. Tak ada Okey, jelas ke pengajaran cikgu hari ni? Jelas cikgu. Okey, cikgu harap membantu awak lah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa esok. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa nanti cikgu rekodkan pengajaran cikgu. Okey, Assalamualaikum. Boleh rehat, boleh tidur, boleh makan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu Aliana Bila ada. Aliana Bila ada. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Suka awak. Cikgu Mira ada tu cikgu. Mira mana? Mira Frina tak ada. Cikgu slide ni nanti Okey, cikgu send bye. tak? Slide ni nanti cikgu send dalam group tak? Cikgu akan send selepas habis esok. Esok baru cikgu send. Okey, terima kasih cikgu. Okey.